أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya kita sekali lagi dapat hadir ke surau ini untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, yang mana banyak kelebihan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh menunaikan solat fardu Jumaat, solat fardu subuh secara berjemaah. Kita menambahkan amal-amal kita, memperbanyakkan amal-amal kita. Mudah-mudahan setiap apa amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah dan mendapat rahmat dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita menyambung perbincangan kita mengenai tentang perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini, seperti mana yang kita maklum, ada dua bahagian. Pertama, al-hurmatul mu'abbadah, haram yang selama-lamanya. Yang kedua, al-hurmatul mu'aqqatah, haram yang sementara mengikut waktu-waktu tertentu. Kita telah bincangkan bahagian pertama, al-hurmatul mu'abbadah, perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya. Ada tiga bahagian. Yang pertama tentang hubungan kerabat, seperti ibu, ayah, adik-beradik, bapa saudara, emak saudara, cucu, anak, yang berkaitan dengan kerabat. Yang kedua tentang persemendaan. Asalnya boleh, tapi disebabkan tertentu, dia jadi tak boleh selama-lamanya. Contohnya lah, ibu mertua. Ibu mertua, bila kita kahwin dengan isteri kita, maka ibu mertua selama-lamanya automatik tak boleh jadi tak boleh nikah lah. Tapi persoalannya, adik-beradik ibu mertua kita boleh ke tak? Nanti kita bincangkan, insya-Allah. Yang ketiga, hubungan penyusuan. Hubungan penyusuan ni dia susuan lah, contohnya anak susuan, adik-beradik susuan, dan susuan ini, tuan-tuan, hanya berlaku kepada bayi yang disusukan sahaja. Biasanya lah bayi yang disusukan
dia tidak melebihi 2 tahun dalam tempoh dia menyusu. Bayi kan, biasanya kalau 2 tahun lah. Biasanya nak kira 2 tahun ni tuan-tuan, ikut kiraan hijri ataupun qamari. Katalah ni sekarang bulan Safar kan, ini berapa Safar? 9. Rasa 9 Safar, 8 Safar. Kata dia lahir hari ni, kata dah dia lahir hari ni, mula menyusu, kira sehingga 8 Safar 2 tahun lagi. Jangan ikut kalender Masihi. Kalau kalender Masihi lagi lama tuan-tuan, ikutkannya. Sebab kiraan kalender Masihi dan juga Hijri yang cepat. Kalau ikutkanlah umur kita ni, beza antara Hijri dengan Masihi, dia sehingga perbezaan tu sehingga 1,5 tahun ke 2 tahun. Contohlah macam saya ni kan, saya lahir 1980. Masa bulan Hijrah, tengok cek kalender lama dululah kan, nasib baik tersimpan. 2 Safar, ni bulan Safar ya. 2 Safar 1440 Masihi masa tu. Sekarang dah 1445 Masihi. Maknanya umur saya ni dah 45 tahun tuan-tuan. Kalau ikut kalender Hijrah lah. Mungkin tuan-tuan pun boleh cek nanti kalender Masihi masing-masing, kalender Hijrah, umur kita sebenarnya dah berapa. Kalau ikut kalender Masihi, umur saya 43 tahun, 2023 kan. Itu pun tak sampai lagi, hujung tahun baru 43 tahun. Jadi kiraan Masihi dengan Hijri, dia ada banyak perbezaan ya, sehingga mencecah perbezaannya 2 tahun. Jadi dan syarat penyusuan itu, bayi yang disusukan itu bila dah menjadi anak susuan, syaratnya dia 5 kali kenyang. Dia menyusu tu 5 kali kenyang. Macam kita lah tuan-tuan dah besar ni kan, 5 kali makan. Contohnya kalau ada program tuan-tuan, kalau tuan-tuan kerja kan, ada kursus, ada seminar kan, dia ada 3 kali makan kan. 3 kali makan. Makan pagi, makan tengah hari, makan petang kan. Macam tu juga bayi. Nyusu pagi, nyusu tengah hari, menyusu petang. Ataupun bayi ni dia cepat lapar, malam pun dia sambung. Tengok sehinggalah 5 kali kenyang tuan-tuan, bayi tu yang disusukan, maka melepasilah syarat menjadi anak susuan, dan selepas itu dan selama-lamanya tidak boleh bernikah dengan antara ibu susuan dengan anak susuan tersebut apabila dah dewasa nantilah. Di perkara ni perlulah diambil perhatian juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tuan-tuan, minta izin dulu. Pada pagi ini kita membincangkan tentang haram yang sementara. Setelah selesai tentang haram yang selama-lamanya, jadi kita masuk kepada perkara haram yang sementara. Lebih kurang ada 7 perkara ataupun 7 golongan perempuan yang haram dikahwini sementara. Haram yang sementara bermaksud perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu.
Bukan tak boleh nikah selama-lamanya, dia sementara waktu atas sebab-sebab tertentu. Apabila sebab yang tersebut hilang, perempuan itu bolehlah dikahwini. Sekiranya sebab itu dikahwini sebelum sebabnya hilang, sekiranya perempuan itu dikahwini sebelum sebabnya hilang, perkahwinan tersebut batal. Dia ada sebab-sebab, dia tak boleh nikah. Dah tak ada sebab yang terhalang tersebut, maka boleh bernikah. Jadi yang pertama, perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu ialah: yang pertama, bermadu adik-beradik. Adik-beradik isteri kita. Ini dah, tuan-tuan, letakkan diri sebagai suami dengan isteri kita. Maknanya bila kita dah kahwin dengan isteri kita, tuan-tuan, adik-beradik isteri kita yang perempuan tidak boleh dikahwini untuk sementara waktu. Adik-beradik perempuan, sama ada nasab ataupun sesusuan, adalah haram dimadukan. Sama ada dengan akad serentak ataupun berlainan. Sama ada adik-beradik isteri kita tu, tuan-tuan, yang nasab. Nasab ni apa? Adik-beradik kandung. Sama ada adik-beradik kandung seibu sebapa, sebapa ataupun seibu. Tak boleh. Buat sementara waktu. Ataupun adik-beradik perempuan susuan isteri kita. Isteri kita ni ada adik-beradik kandung, dan dalam masa yang sama dia ada adik-beradik susuan. Ada anak orang lain tu pernah menyusu dengan ibunya. Maka bila dah melepasi syarat, adik-beradik susuan isteri kita tu, isteri kita tu ada adik-beradik susuan, adik-beradik susuan tu tak boleh kita nikah. Buat sementara waktu. Adik-beradik susuan ni, tuan-tuan, dia dah macam adik-beradik kandung jugalah. Dia dah boleh bersalaman, dia dah boleh bersentuhan, kan? Dah macam adik-beradik sendiri. Cuma adik-beradik susuan ni, tuan-tuan, dia tidak boleh menjadi waris, waris harta si mati. Itu sahaja yang terhalang. Adik-beradik kandung boleh. Sama ada dengan akad serentak ataupun berlainan. Katalah kita kahwin dengan isteri kita, dalam masa yang sama nak nikah juga dengan adik dia, adik-beradik dia. Itu memang cari pasal lah tu. Kalau pernah berlaku macam tu, tengok pernikahan mana yang berlaku dahulu ataupun kemudian. Sekiranya akad itu berlaku serentak, pernikahan tersebut adalah batal. Dan jika berlainan masa, maka akad perkahwinan yang kedua batal. Tengok, kalaulah dia nikah, yang pertama itu sah, lepas tu yang kedua tu tak sah, dengan adik-beradik isteri yang dinikahi. Tapi kalau serentak, contohlah dinikahkan dua-dua sekali. Aku nikahkan kamu kedua-dua anakku. Lafaznya sekali lah, kan? Aku nikahkan kamu dengan kedua-dua anakku dengan berwalikan aku. Disebut serentak tu dengan mas kahwin sekian. Maka yang tu serentak tidak sah. Kalau dia berlainan waktu, walaupun
berlainan, perbezaannya masanya sesaat. Yang pertama tu sah, yang pernikahan kedua tidak sah. Jika isteri diceraikan atau selesai iddahnya atau telah meninggal dunia, halal bagi bekas suaminya mengahwini adik-beradik isterinya. Bila bercerai tuan-tuan dengan isteri yang dikahwini itu, kemudian dah habis iddah isteri kita tu, barulah boleh nikah dengan adik isteri kita ataupun adik-beradik isteri kita. Jangan nikah dalam tempoh iddah tuan-tuan. Sebab iddah tu masih ada lagi tanggungjawab kita kepada isteri yang diceraikan itu. Dari segi nafkah iddah, dari segi hak dia tempat tinggal, dan boleh rujuk bila-bila masa sahaja. Itu situasinya. Dah habis iddah isteri yang diceraikan itu, barulah boleh bernikah dengan adik-beradik dia ataupun adik dia. Jangan nikah dengan adik-beradik isteri kita, adik-beradik isteri, sama ada masih dalam perkahwinan ataupun diceraikan sehingga selesai habis iddah. Dah habis iddah, barulah boleh bernikah dengan adik-beradiknya. Ataupun telah meninggal dunia, halal bagi suaminya mengahwini adik-beradik isterinya. Kalau isteri tu meninggal, kalau dari segi hukum tuan-tuan, isteri tu meninggal, adik-beradiknya tu boleh dinikahi tu bila? Esok pun boleh. Esok pun boleh. Tapi secara dokumennya tak adalah esok tuan-tuan kan. Kenalah isi borang. Ini pun hari Sabtu, tunggulah hari Senin. Tunggulah hari Senin, minta borang kat pejabat agama kan. Uruskan dokumentasi tu. Mungkin seminggu, 2 minggu selesai kot. Kena jumpa juru nikah Karyah lagi kan, Karyah kawasan. Lepas tu nak dapatkan pengesahan, disokong. Lepas tu pergi pejabat agama, disahkan. Lepas tu bagi kepada pihak isteri, walaupun adik ipar kita tu. Isteri tu baru meninggal, baru ke bumi, balik rumah berkumpul, saya nak kahwin lah dengan adik ni. Itu kalau rasa tak malu lah tuan-tuan kan, tak sabar sangat. Tapi dari segi hukum boleh. Kalau bercerai kena habis iddahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, innallaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 23. Bermaksud dan diharamkan kamu menghimpunkan dua adik-beradik sekali untuk menjadi isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Diharamkan mengahwini dua adik-beradik sekali, kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Maknanya dia tak tahu yang dikahwin yang kedua tu adik-beradik isterinya, mungkin terpisah lama kan, diserahkan kepada keluarga lain ke. Ini rupanya adik-beradik. Bila dah tahu tuan-tuan, kena dipisahkan, kena difarakkan. Farak ni maknanya pisahkan. Nanti kalau ada jodoh lagi baru nikah semula. Baik.
Tentang ni ada soalan tuan-tuan? Tak ada, mudahlah kan? Okey. Yang kedua, ni mencabar sikit tuan-tuan. Yang kedua, bermadu dengan ibu saudara belah bapa atau belah ibu, anak saudara, adik-beradik perempuan ataupun anak saudara, adik-beradik lelaki, dan cucu daripada anak lelaki dan anak perempuan. Ini maknanya apa tuan-tuan? Ini nak buat contoh ni, letakkan isteri kita tu sebagai contoh. Kena buat macam tu lah, nak faham kan? Okey. Yang tak bolehnya buat sementara waktu adalah ibu saudara isteri kita, sama ada belah bapa ataupun belah ibu. Itu yang saya kata tadi, ibu mertua ku kan. Ini maknanya tuan-tuan, sama ada adik-beradik ayah mertua kita ataupun adik-beradik ibu mertua kita. Bila kita dah kahwin dengan isteri kita tuan-tuan, maknanya mak saudaranya kita tidak boleh bernikah. Siapa nak kahwin dengan mak saudaranya ustaz? Tak mustahil. Manalah tahu ada pangkat mak saudara baya-baya isteri kita? Berkenan pula tu. Tak mustahil kan? Jadi perkara-perkara ni kena tahu hukum. Jadi dia tak boleh buat sementara waktu. Katalah, minta maaf lah ni contoh lah, bercerai dengan isteri tersebut ataupun meninggal dunia, barulah boleh berkahwin dengan ibu saudaranya, sama ada belah bapa ataupun belah ibu. Yang tak bolehnya selama-lamanya ibu mertuaku dengan bapa mertuaku. Itu yang tak boleh. Tapi adik-beradiknya tu boleh. Pangkat mak, pangkatnya ibu saudara, belah sama ada belah ibu ataupun belah bapa. Anak saudara adik-beradik perempuan, anak saudara adik-beradik lelaki. Anak saudara adik-beradik lelaki. Isteri kita tu ada adik-beradik, anak saudara dia tu. Maknanya katalah terpisah dengan isteri tersebut ataupun meninggal dunia, maknanya anak saudara isteri kita tu kita boleh bernikah. Kita boleh bernikah. Yang tak bolehnya isteri kita tu kahwin dengan anak saudara kita tu. Itu yang tak boleh. Yang kita ni boleh. Yang kita ni boleh. Ini mencabar sikit tuan-tuan. Dan cucu daripada anak lelaki dan anak perempuan. Maknanya cucu daripada anak saudara kita tu. Katalah isteri kita tu ada adik-beradik. Adik-beradik tu ada anak, yang tu kita tak boleh nikah. Lepas tu ada cucu lagi. Yang tu buat sementara waktu tak boleh bernikah dengan sama ada ibu saudara, anak saudara dan cucu belah isteri. Para fuqaha membuat kaedah bagi menentukan perempuan yang haram dimadukan. Mereka menyatakan dua perempuan haram bermadu seandainya seorang daripada mereka lelaki, mereka tidak boleh berkahwin. Dan hikmah haram bermadu semua perempuan yang dinyatakan sebelum ini adalah untuk mengelakkan perasaan dengki di kalangan saudara mara. Katalah contohlah hikmahnya ni kan, kita kahwin dengan isteri kita, dalam masa yang sama nikah dengan mak saudaranya. Sekarang jadi punca bergaduh orang. Punca bergaduh.
Walaupun aku ni madu kau, contohlah kan, tapi aku ni mak saudara kau tau, kau kena hormat aku, kau jangan lebih-lebih. Macam tu lah. Jadi perasaan cemburu, dengki tu memang dalam manusia ni sesiapa pun tak boleh dipisahkan dan sukar nak dipisahkan kalau hati itu tak bersih. Sebab itu dijelaskan daripada awal-awal lagi, ya, perkara ini perempuan seperti ibu saudara, anak saudara dan cucu daripada anak lelaki tersebut ataupun belah lelaki ataupun belah perempuan haram dikahwini dalam masa yang sama. Kalau nak nikah pun tunggulah, katalah dah tak ada jodoh dengan isteri yang dikahwini itu berpanjangan ataupun meninggal dunia. Kadang-kadang kalau kita nikah pun dengan orang lain pun, isteri kita, lepas tu bermadu dengan orang lain, nikah dengan isteri yang tak ada kaitan sedara ke langsung dengan isteri kita, pun ada cemburu juga. Apatah lagi yang terdekat, masing-masing nak lebihkan kedudukan antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Sadaqa Rasulullah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan jangan dimadukan dengan ibu saudara belah bapa dan ibu saudara belah ibunya. Itu tak boleh. Baik. Dan hadis Nabi yang lain tuan-tuan, saya baca maknanya lah. Yang bermaksud Nabi SAW melarang seorang perempuan dimadukan dengan ibu saudara belah bapa dan ibu saudara belah ibunya. Baginda bersabda, jika kamu melakukannya bererti kamu memutuskan hubungan persaudaraan. Dia akan melibatkan perasaannya. Dan hadis yang lain yang bermaksud daripada Isa bin Talha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan dimadukan dengan saudara maranya kerana dibimbangi akan memutuskan silaturahim. Ini Nabi dah ingat pesan awal-awal. Jadi tuan-tuan, dijadikan hukum ini, maka bila kita berkahwin dengan isteri kita, maka hubungan-hubungan seperti ibu saudara isteri kita tu, anak saudara, cucu saudara, buat sementara waktu ini tak boleh kita bernikah dalam masa yang sama. Tak boleh bernikah dalam tempoh perkahwinan dengan isteri kita. Baik. Yang ketiga, ada soalan tuan-tuan? Ya Ji? Tak. Dia contohlah, macam adik ipar kita kan, adik-beradik isteri kita kan, betul macam tu. Dia tetap bukan mahram. Contohnya bila kita dah kahwin dengan isteri kita, kita tak boleh bersalaman juga dengan adik-beradik isteri kita, mak saudara isteri kita, anak saudara isteri kita, dan juga cucu dia. Sedangkan isteri kita bersalaman pun batal juga kan?
Jadi yang berkaitan dengan selepas itu pun tak boleh, kecuali macam saya yang beritahu tadi, ibu mertua boleh, sebab dia dah jadi sebagai seperti ibu kandung kita. Kenapa ibu mertua tak boleh? Kadang-kadang ada orang persoalkan ni. Sebab tuan-tuan, kita dah nikah dengan anaknya dan kita dah menggauli dia, dalam hubungan suami isteri, dan keturunan yang asalnya dan keturunan yang lahir itu menjadi susu galur dengan keturunan ibu mertua kita dan juga bapa mertua kita. Jadi perkara-perkara seperti itu tuan-tuan, dijadikan hukum ibu mertua tu tidak boleh nikah selama-lamanya. Dah pangkat mak ayah kan, mertua. Tapi yang seperti soalan Haji tadi tu, bila berkaitan dengan mahram ni tuan-tuan, bila dengan adik-beradik isteri kita tu, sama ada adik-beradik isteri kita, ibu saudaranya, sama ada belah ibu ataupun belah bapa, anak saudaranya, pergaulannya tetap terbatas dan membatalkan air semayang juga bila bersentuhan. Dia tak boleh buat macam, walaupun dia namanya haram sementara, haramnya pun sementara, kita boleh bernikah dengannya di kemudian hari, bila tu tak tahu. Sama ada terpisah dengan isteri ataupun meninggal dunia. Lepas tu barulah boleh. Boleh je. Okey, yang ketiga, berkahwin lebih daripada 4 orang perempuan. Ini bab poligami lah. Berkahwin, seorang suami itu berkahwin dengan 4 orang perempuan. Yang kelima tu tak boleh. Seorang lelaki tidak boleh mengawini perempuan yang kelima ketika mempunyai 4 orang isteri. Dia dah kahwin dah 4 orang tuan-tuan, komplit, lengkap. Nak apa lagi? Contohlah kan, bagilah can kat orang lain pula kan, nak beristeri kan, lain kan. Patutlah tak ada jodoh ni, contohlah tuan-tuan kan. Jadi bila dah lengkap 4 orang isteri ni tuan-tuan, maka tak boleh nikah yang kali kelima. Kalau berlaku juga pernikahan yang kelima tu kena dipisahkan. Ia hanya dibenarkan apabila seorang daripada isteri yang sedia ada itu meninggal dunia atau diceraikan dan selesai iddahnya. Ada 4 orang isteri. Ada 4 orang isteri. Yang kelima ni tak boleh kahwin lah. Kalau nak nikah juga, kenalah ceraikan salah seorang daripadanya. Kalau katalah bercerai, nak kahwin yang kelima ni, kena tunggu habis iddahnya. Kena tunggu habis iddahnya. Kalau tak habis iddahnya, masih tidak boleh bernikah dengan pernikahan yang kelima tersebut. Kalau berlaku juga kena dipisahkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'."
Yang bermaksud, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan, sama ada 2, 3 ataupun 4. Cukup 4 sahaja, jangan lebih-lebih. Jadi bila yang kelima, hukumnya haram, tak boleh. Begitu juga hadis Nabi SAW. Saya bacakan maknanya lah. Yang bermaksud daripada Qais bin Al-Haris radhiyallahu an, katanya, aku telah memeluk Islam dan ketika itu aku mempunyai 8 orang isteri. Lalu aku memberitahu Nabi SAW akan perkara itu, maka Nabi SAW bersabda, yakni memberitahu kepada Qais bin Al-Haris. Maka Nabi pesan dekat Qais ni, pilihlah 4 orang daripada mereka. Dalam kisah ini tuan-tuan, mungkin Qais Al-Haris masa zaman jahiliahnya, zaman sebelum Islam dia tuan-tuan, dia ada 8 orang isteri. 8 orang isteri. Bila dah masuk Islam, mungkin juga dia mengajak semua isterinya memeluk Islam. Jadi 8 tu masuk Islam. Dia pun bagi tahu, Ya Rasulullah, saya ni ada 8 orang isteri, macam mana ya? Jadi Nabi pun memberitahu kepada Qais ni, ikhtar minhunna arba'a, maka pilihlah 4 orang daripada mereka. Yang 4 lagi tu kena dipisahkan ataupun diceraikan. Maknanya dalam Islam ni tuan-tuan, cukuplah bagi lelaki itu berkahwin sampai 4 orang isteri saja dalam perkahwinan yang ada tu. Tak boleh yang ke-5. Jadi kalau nak kahwin juga, kena ceraikan isteri, salah seorang isteri daripada itu, dan tunggu dia habis iddah. Ataupun diceraikan 4-4-nya, pun kena tunggu habis iddahnya. Sebab 4-4 orang ni bila-bila masa boleh dirujuk. Ni contohlah tuan-tuan. Kahwin seorang pun, katalah, kalau ikut hukum dia boleh. Tapi kalau dari segi dokumentasi, peraturan dan undang-undang enactment undang-undang keluarga Islam Negeri Selangor, kalaulah ada mana-mana suami yang hendak berkahwin lebih daripada seorang, lebih daripada seorang, maka kena buat permohonan poligami di Mahkamah Tinggi Syariah. Katalah dia nak nikah dengan orang lain, isteri yang sedia ada tu diceraikan. Sebenarnya tuan-tuan, kalau di segi hukum tu bolehlah nak kahwin yang kali kedua tu kan. Dari segi dokumentasi tu ataupun undang-undang yang telah ditetapkan, katalah dia hari ni katalah bercerai dengan isteri tersebut, maka bila dia nak kahwin dengan perempuan yang baru, perempuan yang isteri yang barulah, maka dia kena tunggu iddah isterinya yang asal tu. Kerana apa tuan-tuan? Dibimbangi, dia dah nikah, dia bercerai, lepas tu nikah dengan perempuan lain, seminggu kemudian dia rujuk pula dengan isteri yang asal tu, automatik dah jadi poligami. Kadang kami takkan rujuk itulah, kadang-kadang kan
bila ada permohonan kan, nak mengesahkan lafaz cerai luar mahkamah tuan-tuan, kadang-kadang kita tanyalah, ni encik puan nak rujuk semula ke? Tak nak rujuk semula. Pintu hati saya dah tertutup buat selama-lamanya. Kita pun layankan je lah. Lepas tu suaminya tu nikah yang baru, walaupun baru bercerai. Perkara ni berlaku kan. 2 minggu kemudian pula dia rujuk dengan isteri yang asal, yang pertama tu. Jadi automatik dalam tempoh iddah tu kena dah jadi poligami lah. Cuma dia takut-takut juga nak melaporkan kepada pejabat agama. Kalau berlaku macam tu tuan-tuan, dari segi undang-undang lah kan, si suami tu kena diambil tindakan. Jadi apa-apa tuan-tuan, bukan tak boleh, boleh, tak jadi masalah pun, cuma ada garis panduan lah, kena rujuk dengan pejabat agama, kena rujuk pihak-pihak yang boleh membenarkan poligami itu di mahkamah tinggi syariah. Itu berkenaan dengan nikah poligami. Tapi yang tajuk asal ni tuan-tuan, tidak boleh seorang lelaki tu yang ada isteri, 4 orang isteri, kahwin kali kelima. Kalau bercerai pun kena tunggu iddah isterinya habis. Okey. Ada soalan tentang tu tadi tuan-tuan? Masih haram dikahwini. Dah jadi macam ibu kita lah. Pangkat pun ibu. Pangkat pun ibu. Dah boleh bersalaman. Aku terima nikahnya dengan Fulana binti Fulana, dengan berwalikan bapa, dengan mas kahwin. Masa zaman saya lah, RM80 tunai. Sekarang ni RM300 tunai, kan? Katalah. Saya nak sebut cerai ni takut tuan-tuan. Saya memang takut. Berhati-hati nak buat contoh ni. Macam ada kisah lah kan. Suami tak tahu membaca. Kita pula melafaz, kita pula mengajar lafaz talak tu kan. Saya tak tahu baca, boleh ajarkan saya? Dalam hati tu macam ni lah. Nasib lah. Kan? Jadi bila kita ajar bahau istighfar, astaghfirullahalazim, kita ni kena kuat dugaan kita masa tu. Walaupun nak ajar orang tu kan, kita, hati kita ni kena kuat, yakin dengan niat kita nak mengajar dia. Kadang bisikan-bisikan tu ada, gerak hati tu yang tak baik tu, tercabar juga tuan-tuan. Istighfar 3 kali. Baca bismillah, istighfar 3 kali. Okay, bahawa saya sebut nama kamu, bahawa saya pada hari ini menceraikan isteri saya. Tak jadi pasal tuan-tuan. Padahal niat nak ajar dia tu. Ayat skrip, lafaz talak tu. Bila dia sebut menceraikan isteri saya, terus sebut nama. Terus sebut nama dengan talak 1. Jadi tuan-tuan, rasanya lebih dahsyat lagi lah kalau tak ada sebab yang munasabah nak menceraikan seorang isteri. Mungkinlah benarlah hadis Nabi SAW, arasy Allah tu bergegar. Abghadu halal minallah indallah at-talaq. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, paling benci, abghadu, di sisi Allah tu at-talaq. Jadi tuan-tuan,
merujuk kepada soalan sahabat kita ni. Jadi bila dah dengan ibu mertua kita tu tuan-tuan, katalah bercerai ataupun meninggal dunia kan isteri tersebut, maka ibu mertua selama-lamanya kita tidak boleh bernikah. Selama-lamanya. Baik, satu lagi tuan-tuan, berkenaan perempuan yang haram dinikahwini buat sementara waktu, iaitu mengahwini perempuan musyrik yang menyembah berhala. Maknanya perempuan kafir lah, perempuan bukan Islam. Perempuan musyrik yang dimaksudkan ialah penganut agama yang tidak mempunyai kitab samawi. Perempuan ini halal dikahwini jika telah memeluk Islam. Kalau dia dah masuk Islam, bolehlah bernikah. Banyaklah tuan-tuan kan, yang perempuan masuk Islam nak mohon wali hakim mu'allaf, maka dibenarkan barulah boleh berkahwin dengan perempuan tersebut setelah memeluk Islam. Jangan kahwin semasa dia dalam agama yang sama. Macam mana? Kenalah mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun boleh. Itu dah menjadi seorang Islam dan dia boleh dikahwini. Kalaulah dia tidak mengucapkan 2 kalimah syahadat tersebut, maka dia tidak boleh dinikahi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tankihul musyrikati hatta yu'min, wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Shadaqallahul azim, ila akhir ayat. Yang bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada seorang kafir, daripada seorang perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bernikah perempuan musyrik sehinggalah dia beriman, yakni memeluk Islam. Seorang perempuan walaupun tarafnya hamba, dia beriman, walaupun tarafnya hamba, lebih baik perempuan itu dinikahi daripada perempuan musyrik walaupun menarik hati kamu, cantik sangat, terpesona, tergoda kan. Lawa lah, bintang Hollywood pula tu, seakan-akan Korea pula tu kan. Jangan. Nak suka, ajak dia masuk Islam. Awak kalau nak kahwin dengan saya tuan-tuan, awak nak kahwin dengan saya, pesan kat dia, awak kena masuk Islam. Saya tak paksa kamu masuk Islam. Dan Islam ni, nak memeluk agama Islam tidak boleh dipaksa. Kalau kamu rela dengan hati kamu sendiri, boleh masuk Islam dan kamu boleh bernikah dengan saya, kan? Walaupun dia niat nak masuk Islam tu sebab berkahwin. Yang pentingnya, yang utamanya, jangan dia dipaksa. Itu yang penting. Niat kita tak tahulah kan. Sekarang kan dah boring dengan suami tu kan, dia bercerai, lepas tu keluar Islam. Itu tak tahulah kemudian. Yang penting sama dia masuk Islam itu dalam keadaan dia rela hati. Dia tidak dipaksa oleh sesiapa pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Daripada 7 ini, 4 kita bincangkan pada hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi saya ulangkan sekali lagi, yang tak boleh, perempuan yang tak boleh dikahwini buat sementara waktu ialah bermadu adik-beradik isteri kita lah. Sama ada secara nasab ataupun adik-beradik susuan isteri kita. Sama ada adik-beradik nasab itu juga seibu sebapa ataupun seibu. Kemudian bermadu dengan ibu saudara belah bapa atau belah ibu, anak saudara adik-beradik perempuan ataupun lelaki, dan cucu daripada anak lelaki dan perempuan. Yang ketiga, lelaki yang berkahwin lebih daripada 4 orang perempuan. Perempuan yang kelima tidak boleh dinikahi buat sementara waktu. Kerana bercerai, tunggu habis iddah, bolehlah nikah yang perempuan yang tersebut ataupun meninggal dunia. Dan yang keempat, buat sementara waktu mengahwini perempuan musyrik yang menyembah berhala ataupun perempuan yang bukan Islam. Jadi dah masuk Islam, barulah boleh bernikah dengan perempuan tersebut. Gunanya wali apa? Wali hakim ataupun wali raja. Disebabkan apa? Mu'allaf. Sekadar nak kongsi info lah tuan-tuan kan. Kalau sesiapa yang mohon wali hakim atau wali raja disebabkan mu'allaf, hari ini failkan, hari ini sebut depan hakim, hari ini insya-Allah kalau tak ada apa-apa yang contohlah bercanggah ke apa ke kan, hakim pun puas hati, hari ini pun diluluskan. Maknanya hari ini mohon dan hari ini boleh diselesaikan insya-Allah. Jadi perempuan muallaf, perempuan muallaf ni kita mudahkanlah. Muallaf kita jinakkan, tarik hati dia kan. Jadi dia pun Islam ni memudahkan juga. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk ketika ini. Mudah-mudahan adalah sedikit kefahaman untuk kita sama-sama tahu, supaya dalam tempoh sekarang buat sementara ni yang disebutkan di sini, perempuan-perempuan tersebut tidak boleh dinikahi. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Ya Ji? Ini kena, ini Tuan Haji dah tanya prosedur ni. Boleh macam ni. Nak mohon poligami tuan-tuan, tak perlu minta izin isteri kita. Okey. Tetapi isteri kita itu akan dipanggil ke mahkamah syariah, ke mahkamah tinggi syariah untuk dibicarakan. Hakim akan tanyalah, apa pandangan puan berkenaan dengan isteri, dengan suami puan ni nak kahwin lagi seorang ni. Maknanya permohonan poligami kebenaran mahkamah, bukan kebenaran isteri. Tapi bila kes tu difailkan tuan-tuan, kes tu difailkan, maka siapa yang akan dipanggil? Suami sebagai pemohon lah. Yang kedua, isteri yang sedia ada dan bakal isteri. Dan saksi-saksi yang akan dipanggil, salah seorangnya wali bakal isteri. Kadang tuan-tuan, bila wali ni tahu dengan siapa kau nak kahwin,
dengan laki orang. Kalau bapaknya okey, okey. Tak jadi masalah. Kalau tak okey, kau siap kau, macam mana kau boleh? Kau boleh tackle anak aku ni. Kau dah ada isteri. Jadi perkara-perkara seperti inilah tuan-tuan, situasi macam ni lah perlu mahkamah tahu. Dia apa tuan-tuan? Dia melibatkan hak, perasaan. Dia melibatkan tanggungjawab. Kadang dululah kan orang cakap sign surat kuning. Saya tak pernah jumpa pun surat kuning. Mungkin dululah orang apa yang lama punya cara kan. Jadi tuan-tuan, jadi bila nak buat permohonan poligami, secara asasnya, secara dasarnya tak perlu mohon minta kebenaran isteri yang sedia ada. Mohon je lah mahkamah. Sama ada isteri tu setuju ataupun tidak, mohon je lah mahkamah. Dan mahkamah akan bicarakan dan mempertimbangkan layak ke seorang suami ini berkahwin dari lebih daripada seorang, iaitu poligami. Kalau, minta maaf lah Haji, sekadar kita nak ni kan, kalaulah isteri yang sedia ada pun tak terbela, macam manalah nak jaga yang akan datang? Walaupun kalau Dailok P. Ramlee tu kata apa, dalam Islam dibenarkan kahwin lebih daripada 4. Jadi kalau memang dalam Islam tu dibenarkan kahwin lebih daripada seorang, cuma dengan undang-undang yang dah ada ni tuan-tuan, diselaraskan untuk memastikan kemampuan pihak-pihak. Walaupun kita tak tahu kan, kadang bila dah dibenarkan pun tak kekal. Tak kekal perkahwinan tu. Kita tengok kan, bila ada permohonan tu tuan-tuan kan, puan isteri kedua ke? Padahal ikut prosedur. Saya dah tak boleh lah, itulah. Dia tak bagi saya nafkah lah. Macam mana? Dia dah nak mohon. Cuma sekali lagi saya tegaskan di sini, kena mohon saja di mahkamah. Prosesnya macam biasa. Nanti ada surat pejabat agama panjangkan di Mahkamah Tinggi Syariah. Permohonan poligami tuan-tuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Boleh je? Okay. Kalau Haji nanti ahli karya kena bantu Haji. InsyaAllah saya gurau je. Baik, saya rasa itu sekadar itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Nanti kalau ada apa-apa nak tanya, kita sembang-sembang lah masa sarapan. Ada sarapan? Sorry kita tanya-tanyalah. Minta maaf lah kalau ada yang mana-manalah, bila-bila lah kalau yang saya tak boleh jawab, saya perlu teliti dulu supaya tak timbul keliru lah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Mudah-mudahan isteri dan anak-anak kita menjadi hamba yang soleh-solehah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.